khas untuk kesihatan ni. Okey, dia jatuh di dalam bahagian berkemampuan dan berkuasa, iaitu istita'ah. Okey, kita hendaklah mempunyai kesihatan yang baik. Okey, selain daripada itu, kewangan yang mencukupi, lulus kota, visa haji, kenderaan pergi dan pulang dan aman dalam perjalanan. Okey, hari ini untuk saya akan fokus kepada kesihatan yang baik. Okey, kita akan mengikut kepada kenapa kita perlu buat pemeriksaan haji untuk semua bakal haji. Tujuan utama ialah untuk memastikan semua bakal haji berkeupayaan dari segi fizikal dan mental untuk melaksanakan ibadat haji dengan sempurna. Okey, selepas tu kita perlu mengikutkan semua status bakal haji di dalam buku untuk rawatan supaya memudahkan urusan ketika haji nanti, sebab dekat sana akan merawat berdasarkan kita punya rekod sebelum kita pergi haji. Selepas tu kita ini juga kita bukan saja-saja buat, tapi ini memenuhi kehendak dan peraturan kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kesihatan Arab Saudi dan peraturan-peraturan kesihatan antara. Selepas tu kita hendak kesan apa-apa penyakit yang dihadapi oleh bakal haji di peringkat awal supaya kita boleh memberi rawatan sewajarnya atau rujuk jika perlu. Selepas tu kita baru luluskan untuk pergi haji. Untuk bakal haji wanita pula kita perlu tapis, sebab sesiapa yang mengandung akan ditangguh dahulu untuk tidak pergi haji. Okey, juga ialah keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama. Okey, so selalunya bila kita akan datang untuk jumpa doktor, terutama sekali pentingnya bawa segala rekod, kalau ada buku kesihatan, lab test makmal, okey, ataupun semua ubat. Kalau tiada list, bawa semua ubatan yang dimakan di rumah supaya doktor boleh tengok apa jenis ubat. Kita boleh rekod di dalam buku, sebab kita perlu rekod semua jenis ubatan di dalam buku rekod pesakit, dan kita akan maklumkan kepada pihak JKNS untuk makluman diorang. Okey, so kita akan tanya sejarah kesihatan, apa-apa maklumat penting tidak boleh sorok sebab ini sangat penting untuk kita. Okey, selepas tu bila yang perempuan, pihak wanita, kita kena tahu tarikh haid terakhir. Okey, sama ada kita perlu tapis untuk salinan, perlu buat ujian kehamilan ataupun tidak. Okey, secara umumnya kita akan cek berat badan, kita punya tinggi untuk kita tahu kita punya BMI normal ataupun tidak. Dan kita akan buat tanda vital seperti mengambil tekanan darah, periksa kadar nadi, kadar pernafasan dan juga suhu badan. Selepas tu kita akan ikut satu persatu daripada jantung, leher, tekak, perut, dan sekiranya perlu kita akan buat. Tapi untuk ujian darah memang diwajibkan untuk buat pemeriksaan paras, hemoglobin dan juga sugar, gula. Okey, yang lain-lain ujian tu kita akan tengok berdasarkan sekiranya perlu. Okey, sekiranya perlu kita akan buat ujian X-ray. Okey, untuk golongan yang berisiko seperti mempunyai klinis, okey, berusia 60 tahun ke atas, HIV ataupun ada masalah kronik paru-paru. Okey, untuk X-ray juga wajib sekiranya bakal haji mempunyai simptom batuk berpanjangan lebih daripada 2 minggu. Okey, untuk perberakan kita memang wajib. Okey, untuk sugar pun sama. HbA1c sekiranya pesakit bakal haji mempunyai kencing manis ataupun ketika saringan gula tinggi, kita akan terus request untuk buat HbA1c. HbA1c ni ialah sejenis darah, okey, yang kita buat untuk tengok kawalan gula kita sepanjang tempoh 3 bulan. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu berapa kriteria HbA1c yang kesihatan kita telah tetapkan untuk lulus pergi haji.
Okey, untuk renal profile adalah ujian buah pinggang juga diwajibkan untuk bakal haji yang mempunyai darah tinggi, kencing manis dan juga memang mempunyai masalah kronik buah pinggang. Okey, ECG ni adalah untuk pemeriksaan jantung supaya kita nak tengok kadar jantung tu normal, okey, tidak ada rhythm yang tak sekata. Okey, kita akan buat untuk bakal haji yang berusia lebih 40 tahun, okey, ada masalah sejarah jantung sebelum ni, okey, ada kencing manis, darah tinggi ataupun simptom ada bakal haji yang mempunyai tanda-tanda masalah jantung. Kita akan buat saringan ketika saringan kesihatan di permulaan tadi, okey. Okey, yang untuk PDFR ni adalah untuk orang yang mempunyai asma saja, sebab kita nak tengok, kita nak saring paru-paru dia sihat ataupun tidak. Okey, kita tengok ada pelbagai kriteria yang dia telah tetapkan, tetapi saya pilih berdasarkan kriteria yang paling biasa kita jumpa dan bakal haji yang paling biasa bakal haji kita ada. Okey, dan kriteria yang tidak layak. Okey, permulaannya ialah untuk kencing manis. Okey, kriteria yang kita tetapkan ialah HbA1c lebih daripada 8 tidak layak. Okey, ataupun ada sejarah kemasukan ward disebabkan oleh komplikasi kencing manis pun tidak layak. Mana-mana yang mempunyai kencing manis tetapi mempunyai masalah organ yang telah rosak, okey, pun tidak layak juga. Okey, untuk ini kita memang ingatkan kepada bakal haji, sesiapa yang tak tahu, tak pernah screen ke apa semua, silalah buat saringan kesihatan terlebih dahulu supaya kita boleh dapat kesan mana-mana bakal haji yang mempunyai masalah kencing manis yang tidak pernah diketahui sebelum ni, supaya kita boleh startkan rawatan dan kita boleh dapat optimiskan dia punya bacaan gula supaya HbA1c dia kurang daripada 8. HbA1c lebih daripada 8 maksudnya kencing manis kita sudah tidak terkawal. Okey. Masalah kedua ialah obesiti. Masalah Malaysia sekarang banyak kes obesiti. Untuk kes obesiti lebih BMI kategori obes kategori 3, maksudnya BMI dia lebih daripada 40 pun tidak layak. Okey. Selepas tu untuk obesiti kategori 2, kalau mempunyai salah satu masalah kesihatan atau mempunyai functional class, kita akan tengok tahap kesihatan sama ada patient tu boleh berdikari, tidak berdikari ataupun memang bergantung dengan orang. Okey, kita akan ratekan dia 1, 2, 3, 4. Functional class 3 dan 4 juga tidak layak. Okey, sesiapa yang rasa ada mempunyai masalah berat badan ke apa semua, boleh start jaga makan, buat exercise, okey, untuk tidak termasuk dalam kategori obes kategori 3, which is memang tidak akan layak untuk pergi ke haji. Okey, untuk masalah buah pinggang pula, okey, maksudnya lebih stage 4 atau stage 3 yang mempunyai masalah lain seperti kencing manis atau darah tinggi pun tidak layak juga. Kita akan follow, kita akan tengok bacaan buah pinggang. Okey, dia ada 1, 2, 3 dan 4 dan 5. 5 tu dah kategori 5, which is kategori cuci buah pinggang memang totally tidak layak. Okey, kategori 4 bacaan GFR 15 ke 29 pun tidak layak. Yang ini kita akan dapat tahu ketika buat pemeriksaan bacaan buah pinggang nanti. Okey, untuk masalah darah kita akan paling pilih anemia. Anemia ialah masalah kurang darah. Okey, HB hemoglobin kurang daripada 10 tidak layak. Okey, ataupun sekarang on treatment pun tidak layak. Okey, selalunya masalah bakal haji wanita. Kalau kita dapat detect masalah hemoglobin kurang daripada 10, kalau kita boleh detect awal, saring awal, kita sempat lagi untuk buat rujukan kepada doktor pakar
untuk tengok kenapa masalah darah merah kurang. Okey, jika perlu kita akan mulakan rawatan, dan sekiranya ketika dalam tempoh rawatan HB lebih daripada 10, kita akan nilai semula dan baru kita akan layakkan untuk pergi haji. Selagi HB kurang daripada 10, masih lagi dalam kategori tidak layak untuk pergi haji. Okey. Untuk masalah jantung pula, kita akan tengok yang paling biasa adalah serangan jantung. Mana-mana yang ada masalah serangan jantung dalam tempoh 3 bulan, okey, kita automatik tidak layak untuk pergi haji. Okey, yang ni untuk dalam banyak-banyak ilmu kepada kita pilih ialah tekanan darah. Okey, tekanan darah tinggi ialah paling biasa untuk bakal haji yang kita tengok. Okey, untuk darah tinggi kategori 2 dan 3 tidak layak. Maksudnya mana-mana tekanan darah lebih daripada 160 dan ke atas, okey, tidak layak untuk pergi haji. Okey, sekiranya anda termasuk dalam kategori 2 dan 3, okey, sila dapatkan rawatan dekat mana-mana klinik ataupun hospital yang terdekat supaya doktor boleh optimiskan tekanan darah dengan ubat dan memberikan rawatan supaya kita punya tekanan darah at least masuk dalam kategori 1, iaitu dalam bacaan 140 ke 129. Bawah atas dia ataupun 90 bacaan bawah. Okey, tetapi kalau kita bakal haji jatuh dalam kategori 1 tetapi mempunyai organ damage, maksudnya dah ada kerosakan buah pinggang, kerosakan jantung, okey, jatuh juga dalam kategori tidak layak. Okey, untuk bakal haji wanita, okey, mana-mana yang mempunyai uterine prolapse, maksudnya rahim jatuh, kategori 3, third degree, okey, tidak layak. Tapi sekiranya kita kesan mempunyai rahim jatuh, kita akan rujuk juga kepada doktor pakar perbidanan perempuan untuk membuat rawatan. Okey, masalah fibroid paling biasa, mana-mana fibroid kurang, hemoglobin kurang daripada 9 ataupun dalam tempoh sebulan ada sejarah transfusion darah, masuk darah pun tidak layak. Okey, tapi kita akan rujuk juga kepada doktor pakar perbidanan. Okey, selain itu mana-mana yang mempunyai bakal haji wanita yang mempunyai masalah pendarahan ataupun masalah period tidak teratur, kita akan rujuk kepada doktor pakar puan juga untuk mendapatkan pendapat dan rujukan sama ada pesakit bakal haji wanita perlu menerima rawatan hormonal ataupun tidak. Okey, untuk kita bergerak pula selain daripada yang saya senaraikan, ada lagi pelbagai sejarah kesihatan yang kita akan tampis, tetapi yang itu untuk tidaklah secommon yang macam kes hypertension, darah tinggi dan juga obesity. Yang lain tu kita akan tengok pada kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak kesihatan kita. Okey, untuk vaksin pula, okey, so wajib untuk dapatkan suntikan meningokokal. Yang kedua ialah pilihan sama ada untuk mengambil suntikan pneumokokal ataupun seasonal influenza. Okey, suntikan tambahan ni kita galakkan untuk sesiapa bakal haji yang berusia lebih daripada 50 tahun dan ke atas, perokok, mempunyai penyakit sistem pernafasan seperti asma ataupun COPD, okey, ataupun mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, jantung, buah pinggang, neurologi dan obes, untuk galakkan untuk ambil suntikan pilihan sebab kita tahu daya tahan badan senarai yang kita telah bagi tadi mempunyai daya tahan badan yang tidak kuat. Jadi kita memang galakkan supaya kita punya ibadah tidak terganggu disebabkan oleh masalah kesihatan.
Ini adalah package yang kita tawarkan daripada Hospital Islam Azhara, daripada package mengambil kesihatan sahaja ataupun suntikan ataupun membuat suntikan vaksin di tempat kita. Okey, yang ni kalau ada apa soalan nanti boleh tanya di bahagian booth kita di belakang. Nanti kita punya staff akan bagi penerangan selanjutnya. Okey, sekarang kita buka kepada soalan. Ada apa-apa soalan tak daripada bakal haji?